Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat SWT pada hari ini insya-Allah kita menyambung pengajian kuliah tengah hari anjuran Surau Embeng, Jalan Raja Chulan, mana kita menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 57, masuk ke bab yang keempat, iaitu berkaitan tentang hadis yang dhaif ya. Maaf, bukan bab yang keempat. Bab yang keempat kita telah selesai menerangkannya tahun lepas ya, iaitu bulan 12 yang lalu. Jadi untuk kuliah kali ini kita masuk ke bab yang kelima, iaitu berkaitan tentang ibadah, makna ibadah. Ini sebenarnya Ustaz Mahathir masukkan untuk meleraikan kekeliruan dalam masalah tauhid dan syirik, kerana telah berlaku kekeliruan dalam masyarakat yang mana perkara yang tauhid dituduh sebagai syirik dan sebaliknya ya, perkara yang membawa kepada syirik disangkakan itu adalah tauhid. Jadi bab yang kelima ini penting supaya kita itu pertama tidak terjerumus di dalam perkara-perkara yang syirik. Sebagaimana kita tahu, dosa syirik ini merupakan dosa yang sangat besar ya, yang mana kalau seseorang itu meninggal dunia sebelum sempat dia bertaubat dari dosa syirik, maka itu tidak akan diampunkan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam keadaan kita itu tidak mahu terjerumus di dalam kesyirikan, kita juga tidak mahu terjatuh di dalam kesalahan menuduh syirik kepada umat Islam, kerana menyangkakan amalan yang mereka amalkan itu sebagai amalan yang syirik, padahal hakikatnya tidak demikian. Jadi kita nak betul-betul faham ya, isu tentang masalah tauhid dan syirik ini. Baik. Bab yang kelima di muka surat 61, soalan, apakah makna ibadah dan huraian ringkas tentangnya. Baik. Jadi Ustaz Mahathir bawakan jawapan di sini. Ibadah ada dua makna. Satu makna yang syar'i, ataupun kita katakan ibadah yang hakiki ya, ibadah dengan erti kata menyembah. Yang kedua adalah ibadah yang umum, disebut di sini adalah ibadah umumiyah, iaitu ibadah tapi ada nilai ibadah, ada pahala, iaitu kebaikan di sisi Allah SWT, tetapi bukanlah dalam bentuk menyembah. Jadi ini yang perlu dibezakan supaya tidak terjatuh di dalam kekeliruan. Baik, makna yang pertama iaitu ibadah yang hakiki ya, itu adalah dalam bahasa Arab disebut ghayatul khudu' wat tadhallul, kemuncak daripada ketundukan dan setinggi-tinggi menghinakan diri. Satu orang tu betul-betul tunduk, betul-betul menghinakan diri dengan i'tiqad, yakni dengan keyakinan bahawa yang diibadahkan itu mempunyai rububiyah. Maknanya dia beriktikad sedang menyembah kepada Tuhan, Rabbun, yang mempunyai sifat ketuhanan. Dan
beriktikad dan yakin bahawa yang diibadahkan itu, yang disembah itu, itulah satu-satunya yang hakikatnya boleh mendatangkan manfaat dan juga mudarat. Yang lain itu hanya asbab saja. Kita nampak misalnya racun memudaratkan, api kalau tak kena gaya memudaratkan, air juga kalau sampai melemaskan itu juga memudaratkan. Tapi itu hanya daripada pandangan zahir, daripada sudut sebab dan musabab, cause and effect. Tetapi kalau daripada sudut pandangan hakikat, maka sebarang kebaikan dan juga keburukan itu sebenarnya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita menyembah hanya kepada Allah. Kerana di tangannya lah segala-galanya. Dalam kekuasaan Allah lah buruk baik, untung rugi, sakit sihat, hidup mati, semua di tangan Allah Taala. Maka yang itu hanya boleh untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada yang menyembah ataupun yang meminta, menyeru, memohon kepada selain daripada Allah dengan iktikad bahawa yang dia seru itulah yang sebenarnya menyahut seruan dia, yang dia minta itulah yang hakikatnya memberi kepada dia, yang dia mohon itulah hakikatnya memperkenankan kepada dia secara hakikat, itu membawa kepada syirik. Tapi kalau dia meminta, dia menyeru atau memohon atas jalan asbab, itu dibenarkan, atas jalan dia berinteraksi dengan cause and effect. Dia sekadar berinteraksi dengan sebab dan musabab. Tapi intikad dia bulat yakin bahawa yang memberi sebenarnya adalah Allah Ta'ala. Di sinilah berlaku kekeliruan. Bahkan ada sebahagian sampai ke tahap bila kita terangkan kepada dia, kalau sekadar cause and effect, boleh sahaja seseorang itu meminta tolong kepada Nabi, meminta tolong kepada wali, dan tidak ada beza minta tolong kepada Nabi dan wali ketika mereka masih hidup, boleh. Dan bahkan selepas mereka telah wafat, selepas mereka meninggal dunia juga boleh. Kerana kalau dari segi hakikat, ketika hidup juga mereka tidak boleh menolong. Tetapi kalau dari segi asbab, selepas mereka meninggal dunia juga, Allah jadikan mereka itu sebagai sebab kepada pertolongan. Padahal pertolongan yang sebenar, sama ada kita minta kepada makhluk ketika hidup atau setelah meninggal dunia, pertolongan sebenar adalah daripada Allah. Tapi kan yang telah meninggal dunia, macam mana dia nak tolong kita? Sebab itulah kita kata pertolongan yang kita minta daripada orang yang meninggal dunia ni, itu biasanya kita lakukan daripada orang-orang yang soleh, daripada orang-orang yang wali-wali, nabi-nabi, kerana mereka ini pada hakikatnya di alam roh, mereka itu masih boleh mendoakan kebaikan buat kita. Jadi yang kita harapkan sebenarnya adalah doa mereka kepada Allah Ta'ala, dengan berkat, dengan sebab doa mereka itu, maka Allah Ta'ala perkenankan doa kita. Bukanlah berarti orang mati itu yang benar-benar menolong kita, tidak. Jadi bila kita terangkan begitu, ada yang sampai ke tahap dia kata, oh, kalau dengan iktikad bahawa hanya Allah yang beri, bukan makhluk yang beri, bolehlah kita itu pergi kepada misalnya pokok, jumpa satu pokok, kita pun minta tolong, wahai pokok, tolonglah saya. Tapi kata dia, iktikad kita Allah lah yang tolong. Ini satu cara pemikiran yang bodoh sebenarnya, kerana dia seolah-olah menganggap para wali, para nabi ni sama taraf dengan pokok. Maknanya sekira-kira kalau boleh minta tolong dengan para nabi dan para wali walaupun mereka telah meninggal dunia, maka berarti boleh minta tolong dengan pokok. Kalau tak boleh minta tolong dengan pokok, maka tak boleh minta tolong dengan wali ataupun nabi. Ini namanya qiyas ma'al fariq. Ini membuat analogi dengan ada perbezaan yang besar. Tapi kan pokok kan tak ada dosa. Pokok kan juga ada bertasbih kepada Allah Ta'ala. Ia memang benar, memanglah tak ada dosa sebab pokok tidak mukallaf, tidak dibebankan dengan hukum hakam. Dan memang kita faham bahawa setiap sesuatu itu ada tasbihnya, termasuklah pokok ada tasbihnya. Tapi itu bukan dasar kepada meminta tolong. Dasarnya adalah kita itu sama ada kita berinteraksi dengan asbab, dengan makhluk, minta tolong kepada makhluk, atau kita berinteraksi secara hakikat, iaitu kita minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Jadi untuk berinteraksi dengan makhluk secara asbab, biarlah memang makhluk itu menjadi sebab dalam sesuatu perkara. Misalnya tadi kita katakan, kalau minta tolong misalnya ketika orang itu masih hidup, tak perlu orang itu orang soleh pun.
Ya, kita masih boleh minta tolong dengan orang yang fasik. Kita masih boleh minta tolong kepada orang yang kafir hatta. Kenapa? Kerana Allah jadikan mereka asbab kepada pertolongan. Misalnya, satu orang yang sedang lemas misalnya, dia boleh saja menjerit minta tolong, sedangkan orang yang diminta tolong itu bukan orang soleh pun, bukan wali Allah pun. Tinggalkan orang fasik saja pun boleh. Ataupun orang kafir misalnya, rumah dia terbakar, dia minta tolong kepada jirannya yang kafir untuk sama-sama membantu, tak ada masalah. Kerana Allah letakkan mereka pada posisi asbab. Mereka ini boleh menjadi sebab kepada pertolongan. Berbeza bila setelah meninggal dunia, maka yang kita harapkan itu kan adalah doa yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang menjadi sebab perkenan doa daripada Allah Taala adalah doa orang-orang soleh, doa para wali, doa para nabi. Berbeza kalau yang orang mati itu orang yang tidak soleh, apa yang kita harapkan? Masih hidup ialah dia mungkin boleh tolong kita padamkan api, dia boleh tolong kita keluar dari sungai, dia boleh tolong kita angkat barang. Maknanya dia berada pada posisi sebab. Dari segi hakikat tetap pertolongan daripada Allah juga, hidup atau mati. Tetapi bila kita bercakap tentang minta tolong dengan orang yang telah meninggal dunia, tentulah di situ kita kena tanya, apakah ia ada menjadi hakikat? Memang orang telah meninggal dunia secara hakikat menolong kita? Jawabnya tidak. Kerana kalau dikatakan secara hakikat itu syirik. Bahkan kalau kita minta tolong dengan orang hidup pun syirik kalau kita beriktikad memang orang hidup telah menolong secara hakikat. Misalnya satu orang pergi kepada doktor pakar, dia kata, doktor tolonglah sembuhkan penyakit saya. Adakah syirik atau tidak? Itu bergantung kepada iktikad. Kalau perkataan dia, doktor tolonglah sembuhkan penyakit saya, itu memang dia beriktikad yakin bahawa memang doktor yang menyembuhkan penyakit, bukannya Allah, itu syirik. Tapi kalau dia mengatakan, doktor tolonglah sembuhkan penyakit saya, tetapi dia yakin bahawa sebenarnya yang menyembuhkan penyakit adalah Allah, cuma dia usaha ikhtiar, moga-moga doktor itu melakukan sesuatu ikhtiar, memberikan satu obat, membuat satu rawatan yang menjadi sebab, menjadi kos kepada suatu efek, iaitu sembuh dari penyakit. Jadi dia bergantung kepada iktikad dia, bukan bergantung kepada yang diminta tolong itu masih hidup atau telah meninggal dunia. Tetapi apabila membabitkan meminta tolong kepada orang yang telah meninggal dunia, maka mereka itu menjadi sebab pertolongan melalui doa mereka, kerana kesolehan mereka itu diharapkan bahawa doa-doa mereka ini diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang sabit dalam hadis-hadis bahawa Nabi SAW mendoakan umat, dan juga Nabi SAW, bukan sahaja Nabi SAW, bahkan orang biasa juga mendoakan kepada saudara-saudara mereka yang masih hidup. Jadi ini adalah satu bentuk sebab, bukan hakikat. Tapi orang yang tak faham, dia kata, oh bolehlah kalau macam tu minta tolong dengan pokok. Tapi maksud dia, bukan maksud dia boleh minta tolong dengan pokok, kita pun faham. Maksud dia, sebagaimana kamu tahu kita tak boleh minta tolong dengan pokok, maka kamu juga tidak boleh minta tolong dengan wali. Kamu juga tidak boleh minta tolong dengan Nabi, sebab sama saja pokok dengan wali dan Nabi ini tak betul. Jadi inilah dimasukkan oleh Ustaz Mahathir tajuk ini, kerana ada orang menyangkakan kalau kita itu minta tolong dengan Nabi, kita dah sembah Nabi, maka syirik. Kalau kita minta tolong dengan wali, maka kita telah sembah wali. Jadi ini adalah satu kekeliruan, kerana syirik ini hakikatnya adalah menuhankan selain daripada Allah Ta'ala, atau dengan arti kata lain, seorang itu beriktikad ada sifat ketuhanan kepada selain daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau dikatakan meminta tolong kepada orang mati itu adalah syirik, semata-mata kerana meminta tolong itu sudah syirik, maka berarti meminta tolong itu adalah menuhankan selain daripada Allah. Meminta tolong dengan orang mati berarti menuhankan orang mati. Jadi kalau meminta tolong itu berarti menuhankan, maka meminta tolong kepada orang yang masih hidup juga syirik, kerana meminta tolong itu adalah menuhankan. Meminta tolong kepada orang yang masih hidup adalah menuhankan orang yang masih hidup. Yang dikatakan menuhankan ini tidak nanti hidup atau mati. Kalau Fir'aun dahulu, ketika beliau masih hidup, kan dituhankan oleh pengikut-pengikut dia. Maka pengikut dia itu menjadi orang-orang yang syirik.
Jadi kena faham betul-betul isu ibadah yang dimaksudkan, mana ibadah dengan arti kata menyembah itu jelas hanya boleh kepada Allah Taala semata-mata. Mana ibadah yang dalam bentuk melakukan amal-amal soleh tetapi bukan dalam bentuk menyembah, maka yang itu boleh kita melakukannya kepada makhluk. Misalnya kita mencium tangan ibu bapa, mencium tangan ulama, itu kan ada satu bentuk ketundukan, ada satu bentuk kita itu merendahkan diri, tapi bukan dalam bentuk menyembah. Itu amal soleh kalau kita menzahirkan penghormatan kepada orang yang patut kita hormati. Tapi bila kita mencium tangan ibu bapa kita, adakah kita menyembah ibu bapa kita? Bila kita mencium tangan ulama misalnya, adakah kita menuhankan ulama? Kan jelas tidak. Jadi ini sudah berlaku kekeliruan. Jadi Ustaz Mahdi dah sebut di sini, kalau dengan makna pertama, ibadah hakikiyah dengan makna menyembah itu hanya boleh kepada Allah Ta'ala. Adapun yang kedua, iaitu ibadah yang umumiyah, iaitu melakukan kebaikan-kebaikan, dalam bahasa Arab disebut al-hasanat, iaitu kebaikan ini adalah perbuatan-perbuatan yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi perbuatan itu kita panggil takarrub. Kalau qarib itu hampir, takarraba ya takarrubu takarruban, itu adalah perbuatan menghampirkan diri. Jadi kalau melakukan kebaikan seperti saya sebutkan tadi, kita cium tangan ibu bapa, kita hormat, tunduk kepada mereka, iaitu bukan dengan etikot bahawa mereka itu mempunyai rububiyah, bahawa ibu bapa itu adalah Tuhan, ataupun para ulama yang kita hormati itu mereka adalah Tuhan. Tidak. Jadi kita juga tahu bahawa secara hakikat mereka ini, para ulama, hatta para wali, hatta para nabi, secara hakikat mereka tidak boleh mendatangkan sebarang manfaat ataupun menolak mudarat, tidak boleh. Kalau secara asbab, ya. Jadi termasuklah di dalam amalan-amalan baik yang sebenarnya bukan dalam bentuk menyembah, seperti tawassul, istighosah, isti'anah, tabaruk dan lain-lain. Tetapi malangnya ada yang keliru, yang mengharamkan tawassul, yang mensyirikkan istighosah, yang menyempitkan tabaruk dan sebagainya. Jadi kita kena faham. Jadi ada orang yang berpendapat bahawa segala jenis ketundukan, kepatuhan, penghormatan dan merendahkan diri itu katanya adalah ibadah. Mana kalau kamu itu hormat kepada Nabi, kamu dah beribadah kepada Nabi. Kamu tu dah sembah Nabi. Kalau kamu itu hormat, takzim kepada para wali, kamu tu dah menuhankan para wali. Kamu tu dah menyembah para wali. Jadi bagi mereka, apa sahaja bentuk ketundukan atau merendahkan diri kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, umpamanya merendahkan diri kita kepada Nabi, kepada wali Allah, kepada orang-orang soleh dan sebagainya, itu disangkakan memperhambakan, yakni menyembah diri kita itu kepada Nabi, kepada wali atau kepada orang soleh tersebut. Ini sangat keliru, dan ini kekeliruan yang sangat berbahaya. Jadi dalam arti kata lain, orang yang melakukan sedemikian, yang hormat kepada Nabi, wali ini, atau yang tabarruk, ambil berkat, ataupun yang tawassul, ataupun yang istighosah ini, dianggap telah menyembah kepada mereka. Jadi itu telah menyekutukan Allah Ta'ala, kata mereka. Jadi ini adalah gambaran ketidakjelasan tentang konsep ibadah hakikiyah, ibadah yang hakiki yang dengan arti kata menyembah, dan juga ibadah yang umumiyah, ibadah secara umum, buat perkara-perkara yang baik, menghormati, memuliakan, tapi bukan dengan arti kata menyembah. Dia kena dibezakan. Jadi kalau kefahaman yang sampai menganggap melakukan hasanat, melakukan kebaikan-kebaikan itu juga adalah dianggap sebagai menyembah kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ini fahaman yang tidak benar. Jadi natijah daripada salah faham ini, misalnya bila orang itu bermusafir untuk menziarah kepada makam Rasulullah SAW, mencium makam Nabi ataupun menyentuh makam Nabi dengan tujuan ambil berkat, itu sudah dianggap syirik oleh orang yang keliru ini. Ataupun dibina masjid di atas kubur, maknanya di dekat dengan kubur para Nabi atau para wali, untuk menghormati dan memuliakan penghuni kubur tersebut, dan juga untuk mendapat keberkatan, tabaruknya ambil berkat atau dapat keberkatan, itu juga dituduh sebagai syirik. Jadi
susah ya. Kalau ada saja di tengah orang memuliakan kubur. Sebenarnya bukan memuliakan kubur dengan arti kata batu, kayu, pasir, itu bukan. Tapi orang yang menzahari kubur tu dia tahu kalau yang dikuburkan di situ Nabi. Itu itulah ada rasa hormat, ada ta'zim. Dia tahu yang dikebumikan di situ adalah wali Allah. Jadi ada rasa hormat, ada rasa ta'zim. Hormat dan ta'zim sebegini baik. Bukannya menyembah kepada Nabi, bukan menyembah kepada wali. Maka ini adalah sesuatu yang dituntut di dalam agama. Bahawa kita memuliakan orang-orang yang mulia. Maka dalam dari segi agama, siapa yang lebih mulia daripada para Nabi? Dari segi agama, wali-wali Allah adalah orang-orang yang mulia. Kalau dari segi dunia, mungkin kita kata rajanya, sultannya, menterinya, orang kayanya, itu adalah orang-orang yang mulia. Kalau dari segi sudut keduniaan. Tapi kalau daripada sudut keagamaan, jadi yang mulia inilah para rasul, para nabi, para wali dan sebagainya. Jadi tidak boleh sewenang-wenangnya dianggap bahawa mereka ini adalah orang yang melakukan kesyirikan. Tidak. Kemudian bertawassul, istighasah, isti'anah dan tabaruk juga dianggap syirik. Nanti insya-Allah kita akan terangkan satu persatu tentang tawassul tu bagaimana, isti'anah minta tolong tu macam mana yang dikatakan boleh, yang macam mana yang dikatakan syirik, dan juga tabarruk, itu mengambil berkat. Itu apa hukumnya di dalam Islam seorang tu ambil berkat. Kadang-kadang orang nak exam misalnya, dia jumpa dengan tuan guru minta didoakan, jadi ambil berkat daripada tuan guru yang soleh tadi. Dia memang optimis, berkeyakinan bahawa Allah Ta'ala akan memperkenankan hajat dia. Jadi ini sebenarnya masih dalam konteks berinteraksi dengan asbab, bukan menyembah kepada Rasul. Tapi mereka salah faham. Kita melihat di muka surat 84, mereka maaf, di muka surat 64, mereka itu memasang ayat Al-Quran yang Allah turunkan menceritakan perihal orang-orang kafir, musyrikin, orang-orang yang menyembah berhala. Lalu mereka ambil ayat itu, mereka pasangkan kepada orang-orang Islam yang tidak menyembah kepada Nabi, tidak menyembah kepada wali, tidak menyembah kepada batu, kayu, pokok, berhala dan sebagainya. Tidak. Tetapi mereka ambil ayat ini, iaitu Allah Ta'ala berfirman menceritakan alasan orang musyrikin yang menyembah berhala. Bila disuruh meninggalkan menyembah berhala, mereka mengatakan ini adalah satu perkara yang baik. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami itu menyembah kepada mereka, kepada berhala itu, kecuali supaya berhala itu menghampirkan kami kepada Allah. Jadi kata mereka samalah macam kamu. Kamu kata kamu tak sembah wali, kamu tak sembah Nabi, kamu hanya kata ini adalah tabaruk, ambil berkat. Ini adalah tawassul, menjadikan sebagai wasilah. Jadi kamu samalah macam orang kafir. Yang orang kafir bila disuruh meninggalkan jangan sembah berhala itu syirik, dia kata tak, kami sebenarnya sembah ni kerana nak hampirkan diri kami kepada Allah. Kenapa pula dilarang? Tak sama ya. Satu, menyembah itu kita sepakat. Kalau menyembah kepada selain daripada Allah Ta'ala, itu kita sepakat ia perbuatan yang haram, syirik, dosa besar, bahkan jadi kafir. Tetapi tawassul itu bukan menyembah. Tabaruk itu bukan menyembah. Istighasah, minta tolong, itu bukan menyembah. Dan terbukti di dalam amalan Nabi SAW sendiri, bahawa meminta doa secara tawassul itu kan Nabi yang ajar. Bahkan Nabi SAW pernah diriwayatkan baginda juga berdoa secara tawassul, Allahumma bihaqqi wa bihaqqil al-anbiya'i min qabli. Ya Allah, dengan berkat diriku, dengan hak diriku dan hak para Nabi yang telah meninggal sebelum daripada aku, itu kan diajar oleh Nabi SAW, diamalkan oleh Nabi SAW. Demikian juga tabarruk, itu ada dalam Qurannya, ada dalam hadisnya tentang ambil berkat ini. Jadi macam mana sampai mereka boleh menolak? Jadi ayat ini sebenarnya ditujukan kepada orang musyrikin. Jadi bila ada ciri-ciri pemikiran khawarij dalam otak seseorang, dia juga mungkin cenderung berperangai seperti khawarij, iaitu
mereka itu menganggap bahawa orang Islam ni juga menyembah kepada Nabi, menyembah kepada wali dan sebagainya. Menyembah memang syirik, tapi itu bukan hakikatnya. Jadi orang musyrik ini memang menyembah kepada berhala. Memang mereka meyakini berhala juga ada sifat rububiyah. Berhala juga ada, boleh mendatangkan mudarat, boleh mendatangkan manfaat. Jadi seperti ini memang syirik, ya. Tak boleh nak disamakan dengan orang Islam yang tawassul, yang istighosah, yang tabarruk. Jadi ayat ini tidak boleh digunakan untuk melarang orang-orang melakukan ibadah yang umumiyah seperti mengamalkan tawassul, mengamalkan tabarruk, ambil berkat dan juga lain-lain. Tiba-tiba kamu nak larang dengan membawa ayat Quran, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami sembah akan berhala-berhala ini kecuali supaya mereka itu dapat menghampirkan kami kepada Allah. Menyembah memang tak boleh. Menghampirkan kepada Allah itu hanya alasan mereka saja. Adapun tawassul itu bukan menyembah. Istighosah bukan menyembah. Tabaruk bukan menyembah. Itu bezanya. Baik. Contoh perbuatan yang ada elemen menundukkan diri, ada elemen apa tu hormat, tapi sebenarnya bukan menyembah dalam konteks yang disangkakan oleh kawan-kawan kita yang mungkin telah keliru dalam bab ini. Misalnya, para malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam bukan sujud kerana menyembah Nabi Adam, tidak. Tapi kerana ta'zim, memberi penghormatan kepada baginda SAW sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tapi kalau orang tanya, boleh ke kita pun sujud hormat juga? Kita bukan nak sembah orang tu. Jawapannya tak boleh, kerana dalam syariat Nabi kita, syariat Nabi Muhammad SAW, cara menunjukkan penghormatan itu ada yang dibenarkan, ada yang dilarang. Jadi sujud termasuk dalam cara hormat yang dilarang. Walaupun dia kata saya bukan sujud menyembah kepada makhluk, tidak. Saya hanya nak menunjukkan penghormatan saja, tetap hukumnya adalah haram. Cuma berbeza kalau dia memang sujud kerana dengan niat dia menyembah, itu terus jadi syirik, bukan sangat haram lagi. Tapi dalam syariat Nabi yang terdahulu, misalnya sujud kedua-dua ibu bapa dan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam kepada baginda, bila dah berpisah sekian lama, kemudian berjumpa semula dalam keadaan kita itu Nabi Yusuf dimuliakan oleh Allah Ta'ala menjadi wazir di Mesir, menjadi menteri. Lalu yang ibu bapa dan adik-beradik ini sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Itu bukan syirik, hanya kan dalam syariat kita tidak dibenarkan. Kalau semata-mata sujud itu syirik, tak mungkin dalam syariat yang terdahulu dibenarkan, kerana syirik ini selama-lamanya haram. Tak boleh kata dalam syariat Nabi Yusuf boleh syirik, dalam syariat Nabi Muhammad saja tak boleh syirik. Tidak. Syirik dalam syariat Nabi mana pun tidak dibolehkan. Yang dibolehkan hanyalah sujud hormat dalam syariat Nabi yang terdahulu. Tapi kalau syariat kita, sujud hormat pun tidak dibenarkan. Ataupun kita menghormati kepada ibu bapa, anak merendahkan diri kepada ibu bapa, itu bukan beribadah, bukan menyembah ibu bapa. Demikian pula kita dengan penuh ta'zim, dengan penuh khusyuk, tawaf di keliling Kaabah, sa'i antara Safa dan Marwah, itu bukan beribadah menyembah kepada Kaabah atau menyembah kepada Safa dan Marwah, tidak. Nah, memang kita memuliakan Kaabah. Bahkan kita itu kalau ada peluang, kita mendakapkan pipi kita di multazam antara Hajarul Aswad dan pintu Kaabah tu. Kalau kita ada peluang, kita dakapkan dada kita di situ, kita berdoa dengan penuh khusyuk sampai menangis-nangis. Memang ada elemen kita memuliakan Kaabah. Tapi tidak sekali-kali kita itu menyembah kepada Kaabah, tidak.
Kalaulah semua perbuatan merendahkan diri dan menunjukkan rasa tunduk itu dikatakan sebagai ibadah dengan arti kata menyembah, berarti Allah telah memerintahkan orang beriman supaya menyembah kepada makhluk. Ha, yang memerintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam, Allah. Kalau memang semata-mata sujud itu adalah menyembah, maka Allah suruh malaikat syirikkan Allah. Tak mungkin. Begitu juga tak mungkinlah Nabi Yaqub alaihissalam menyembah kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Tak ada cerita syariat Nabi yang dahulu boleh saja syirik. Tidak. Syirik selama-lamanya haram. Ya. Kemudian peristiwa malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, ini adalah perintah Allah. Dan sujud di sini bukan dengan makna ibadah hakikiyah, bukan dengan makna malaikat menyembah pada Nabi Adam, tapi sekadar sujud perhormatan ataupun ta'zim, memuliakan kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan iblis bila tidak mahu sujud bukan kerana tidak mahu menjadikan Adam sebagai kiblat, sebagaimana Kaabah dijadikan sebagai kiblat atau sebagai sesuatu yang disembah, tetapi iblis juga faham bahawa itu bukan menyembah, tetapi iblis tak suka, dengki perhormatan tinggi yang diberikan kepada Nabi Adam AS tu, iblis itu tidak senang. Kerana iblis ada sifat takabur. Dia merasakan dia lebih hebat, lebih utama daripada Nabi Adam AS. Dan dia perasan, dia kata, kerana aku tu diciptakan daripada api. Seolah-olah confirm ke kalau cerita pada api lebih mulia kalau berbanding yang diciptakan oleh tanah. Kadang-kadang orang yang sombong ni dia ada assumption yang tidak disokong oleh apa-apa dalil ataupun sokongan. Jadi dia mengatakan, asjudu liman khalaqta tina, adakah patut aku tu nak kena sujud pula kepada orang yang kau ciptakan daripada tanah. Ini dia takabur. Bukan kerana iblis kata, oh saya tak nak sujud kepada Adam, nanti jadi syirik. Nanti itu saya menyembah pada Adam. Tidak. Iblis juga faham kalau sujud di situ hanya sujud hormat, cuma dia takabur. Jadi perbuatan sujud atau apa sahaja jenis ketundukan tidaklah dinamakan ibadah dari segi syarak, iaitu ibadah hakikiyah dengan arti kata menyembah. Kecuali kalau dia memang beriktikad bahawa yang dia sujud itulah ada sifat rububiyah, yang dia sujud itulah yang boleh mendatangkan manfaat dan mudarat, sebagaimana sujudnya orang-orang kafir kepada berhala. Tapi tetap juga kalau kita katakan orang itu sujud hormat semata-mata, dalam syariat kita hukumnya adalah dilarang, haram. Baik. Kemudian orang yang bertawassul atau istighosah berkeyakinan bahawa para rasul dan para wali Allah itu boleh memberikan pertolongan itu sebab sahaja. Sebenarnya pertolongan itu dengan izin, dengan kehendak, perintah dan kudrah Allah Ta'ala semata-mata. Semata-mata. Bukan kerana mereka boleh memberikan pertolongan dengan kuasa mereka sendiri, tidak. Jadi banyak perbuatan baik yang sebenarnya tidak termasuk ibadah hakikiyah, tidak termasuk menyembah, seperti berbuat baik kepada ibu bapa, ihsan kepada manusia, memberi nasihat yang baik, mencegah kemungkaran dan lain-lain, amal perbuatan yang sangat banyak. Ini semua adalah takarrub. Ini ibadah dalam bentuk yang umum, tapi bukan menyembah. Begitu juga tunduk, patuh dan merendahkan diri yang ditujukan kepada Allah itu tidak sama dengan maksud ibadah dalam semua hal. Kalau tunduk, patuh, merendahkan diri kepada Allah itu memang menyembah kepada Allah. Jadi tidak boleh dikatakan bahawa semua jenis ketundukan atau bahasa Arab disebut sebagai al-khudu' atau semua jenis sikap merendahkan diri, itu tadallul, itu mesti bermakna ibadah hakikiyah. Tidak. Ada juga yang tidak bermaksud ibadah hakikiyah, bukan bermaksud menyembah. Dalam arti kata lain, bukanlah kerana hanya tunduk, patuh dan merendahkan diri maka dianggap menyembah kepada selain pada Allah, itu tidak benar. Jadi sebagai faedah, setiap ibadah memang itu mendekatkan diri kepada Allah, tetapi tidak semua perbuatan mendekatkan diri kepada Allah itu dinamakan ibadah hakikiyah, itu menyembah. Bila kita buat baik pada ibu bapa, cium tangan ibu bapa, hormat ibu bapa, hormat pada guru, itu ibadah. Itu menghampirkan diri kita kepada Allah. Tapi bukan kita itu menyembah pada ibu bapa, bukan kita itu menyembah kepada guru, tidak. Jadi kena dibezakan.
Jadi selesai bab yang kelima ini. Sebelum saya masuk ke bab yang keenam, insya-Allah saya akan sentuh satu persatu, tapi secara ringkas, kerana nanti ke depan lagi nanti akan ada lagi tajuk yang sama yang lebih khusus dan lebih detail, tapi sekadar nak memberi gambaran tentang tiga perkara, iaitu pertama amalan tawassul, yang kedua amalan tabarruk, ambil berkat, dan yang ketiga amalan istighatsah atau amalan meminta tolong, yakni kepada makhluk. Macam mana kedudukan hukumnya. Jadi setakat itu dahulu. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afwu minkum.